Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya hendak menerangkan sedikit tentang kaedah-kaedah perniagaan di Malaysia. Di Malaysia terdapat beberapa kaedah yang didaftarkan untuk menjalankan perniagaan. Yang paling banyak digunakan ialah kaedah berniaga menggunakan sistem enterprise ataupun milikan tunggal. Untuk mendaftarkan milikan tunggal, anda hanya perlu pergi kepada kaunter Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jikalau anda menggunakan nama sendiri, anda perlu membayar iuran sebanyak RM30. Dan kalau anda menggunakan nama selain daripada nama sendiri, anda perlu membayar sebanyak RM60. Tidak ada syarat-syarat ataupun keperluan tambahan untuk menjalankan perniagaan secara enterprise. Melainkan setiap tahun anda perlu memperbaharui lesen perniagaan anda tersebut. Oleh sebab begitu mudahnya untuk mendaftarkan enterprise ataupun milikan tunggal, maka masyarakat tidak meletakkan kepercayaan yang tinggi, keyakinan yang tinggi kepada peniaga-peniaga yang berniaga secara enterprise. Satu lagi kelemahan enterprise ialah enterprise adalah bersamaan dengan individu. Misalnya, walaupun anda mendaftarkan, katakan nama anda Raju ataupun Raja Gopal, anda mendaftarkan enterprise sebagai Maju Enterprise. Sebenarnya Maju Enterprise itu adalah bersamaan dengan Raja Gopal, cuma namanya berbeza. Dengan kata lain, jikalau anda berhutang ataupun disaman atas nama enterprise, ia adalah bermakna anda sendiri yang disaman. Ini dipanggil sebagai konsep liability tidak terhad. Satu lagi bentuk perniagaan, tetapi bentuk ini tidaklah banyak diamalkan. Dia dipanggil sebagai perkongsian. Perkongsian sebenarnya adalah sama seperti enterprise. Jika enterprise ialah bersamaan dengan individu, perkongsian bermaksud lebih daripada satu individu, ataupun enterprise campur dengan enterprise, individu campur dengan individu. Dia tidak ada beza kecuali hanya individu itu yang bertambah. Dengan kata lain, ia masih lagi mempunyai liability yang tidak terhad. Satu lagi bentuk perniagaan yang banyak digunakan tetapi tidaklah sebanyak enterprise. Bentuk perniagaan ini dipanggil sebagai syarikat. Syarikat sendirian berhad. Syarikat sendirian berhad mempunyai banyak syarat-syarat yang perlu dipatuhi ataupun diikuti. Banyak kos-kos yang perlu ditanggung. Oleh sebab itu, banyak orang tidak mampu untuk menjalankan perniagaan secara syarikat. Oleh sebab susahnya untuk menguruskan ataupun menubuh atau menguruskan sebuah syarikat, maka pandangan perspektif masyarakat terhadap peniaga syarikat sendirian berhad adalah lebih bersifat meyakinkan.
Jadi banyak pihak juga telah mendaftarkan syarikat dan meletakkan nama syarikat tersebut di atas papan tanda ataupun kad perniagaan untuk mendapatkan keyakinan. Ya, memang betul. Tetapi saya ingin terangkan beberapa, sebenarnya ada banyak, tetapi ada beberapa syarat-syarat ataupun perkara-perkara yang perlu dilakukan jika anda menjalankan perniagaan secara syarikat. Misalnya, anda perlu melantik setiausaha. Setiausaha yurannya perlu dibayar setiap bulan. Bayarannya daripada paling minimum RM100 lebih dan boleh menjangkau beberapa ratus ringgit. Dan pihak setiausaha syarikat tidaklah menjalankan apa-apa kerja, tidaklah membantu anda membesarkan perniagaan anda. Ia mengecaj anda atas menyimpan dokumen-dokumen dan juga menggunakan alamat mereka untuk anda sebagai alamat yang didaftarkan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Hanya untuk ini saja anda terpaksa membayar setiap bulan. Tahukah anda sebenarnya, katakan jika anda mahu mendapatkan borang-borang syarikat seperti borang 24 ataupun 49, anda boleh terus mendapatkannya daripada Suruhanjaya Syarikat. Salah satu lagi syarat yang perlu dipatuhi dalam mentadbir sesebuah syarikat ialah mengadakan mesyuarat agung tahunan. Mesyuarat agung tahunan ini selalunya jikalau anda menjalankan perniagaan secara sendirian bahad, rata-rata pemilik perniagaan, pemegang saham adalah juga pengarah, jadi orang yang sama. Jadi selalunya mesyuarat agung tidak pernah pun dilakukan. Jadi apa yang sering dilakukan ialah pihak setiausaha syarikat hanya menghantar satu bentuk borang kedatangan dan minit mesyuarat yang sebenarnya tidak ada mesyuarat pun. Jadi sebagai pengarah syarikat, anda hanya tiba-tiba mendapat borang dan menandatangan membuktikan kehadiran walaupun tidak pernah anda hadir. Untuk pengetahuan anda, kos-kos yang dibayar kepada setiausaha syarikat dan kos-kos untuk menjalankan mesyuarat agung tahunan bukan saja tidak membantu anda membangunkan syarikat anda, tidak ada nilai tambah, tapi tidak boleh juga ditolak cukai. Saya ulangi, bayaran yuran setiausaha syarikat dan kos mesyuarat agung tahunan tidak boleh ditolak cukai. Satu lagi perkara yang menyusahkan di dalam mentadbir sebuah syarikat ialah mengaudit akaun. Anda bukan saja perlu membuat akaun, tetapi anda perlu memastikan akaun syarikat tersebut diaudit ataupun diperiksa dan ditandatangani oleh pihak ketiga yang dipanggil sebagai auditor syarikat. Auditor syarikat ialah pihak berkepentingan yang dilesenkan oleh Malaysian Institute of Accountants di bawah Akta Syarikat. Jikalau sesebuah syarikat berhad ataupun syarikat awam berhad di mana pemegang saham berbeza dengan pengarah syarikat. Pengarah ialah yang menguruskan syarikat. Jadi yang menguruskan syarikat dan pemegang saham berbeza. Memang perlulah akaun diaudit kerana pemegang saham hendak tahu adakah pentadbir syarikat menjalankan kerja dengan betul. Tetapi rata-rata syarikat ialah sendirian bahad. Pemilik syarikat juga sendiri yang menguruskan syarikat. Jadi tidak ada sebab kenapa perlu melantik pihak ketiga, sedangkan orang yang mengurus dan memiliki syarikat adalah orang yang sama.
Dan untuk audit, anda perlu membayar yuran yang bukannya sedikit. Walaupun anda syarikat anda tidak ada menjalankan sebarang perniagaan ataupun dormant, langsung tidak ada aktiviti, anda perlu membayar sekitar RM1,000. Apatah lagi kalau syarikat anda aktif. Jadi anda membayar satu harga kos yang tidak perlu. Dan ini adalah satu pembaziran. Dan yang bermasalahnya, akaun yang diaudit sebenarnya tidak boleh digunakan untuk dihantar kepada lembaga hasil, kerana akaun mengikut format audit langsung tidak sama dengan format yang digunakan untuk lembaga hasil dalam negeri. Jadi akaun terpaksa diubah suai. Dengan kata lain, anda perlu mempunyai 2 akaun ataupun 2 laporan kewangan. Jadi auditor anda perlu membayar. Kosnya tidak perlu, tetapi anda perlu membayar harga yang mahal. Kemudian anda perlu menghantar laporan kepada lembaga hasil ataupun laporan cukai. Dan laporan audit tidak boleh digunakan. Anda terpaksa membuat satu lagi laporan berlainan. Apa yang berlaku ialah firma audit ataupun firma perakaunan menubuhkan satu lagi syarikat. Mereka sendiri menubuhkan sebuah syarikat cukai, ejen cukai. Dan ejen cukai mereka sendiri mengenakan charge. Jadi dengan kata lain, mereka membuat satu perniagaan di mana pertama mereka mengecharge yuran audit, kedua mereka mengenakan charge untuk cukai. Jadi ada 2 charge yang berbeza. Sedangkan kalaulah audit tidak perlu dilakukan, anda hanya perlu menghantar atau membuat akaun cukai, satu charge saja. Tahukah anda pula anda tak perlulah sebenarnya melantik orang untuk membuat akaun cukai. Anda sebenarnya boleh menghantar sendiri akaun cukai. Jadi, tetapi masalah utamanya ialah sistem syarikat ini adalah sedemikian rupa. Anda wajib memastikan akaun diaudit. Di negara lain, tidak semua syarikat sendirian berhad yang akaunnya wajib diaudit. Jadi di sini mendatangkan satu kos yang tidak produktif kepada para peniaga. Dan di sini bukan saja kosnya tidak mendatangkan faedah, malah jikalau anda lihat firma-firma perakaunan, mereka pun membuat kerja dengan tidak secara yang mendatangkan nilai tambah kepada syarikat. Jadi kami di Mr. Bookkeeper memikirkan yang sebenarnya perkara ini, situasi ini harus diatasi. Dan dengan adanya satu akta baru pada tahun 2012, iaitu Akta Perkongsian Liability Terhad, maka kami melihat ini adalah satu peluang kepada para peniaga untuk mengatasi semua masalah ini. PLT ataupun Perkongsian Liability Terhad ialah bukan perkongsian. Walaupun namanya ada tertera perkongsian, ia sebenarnya ialah syarikat. Dari segi undang-undang dan dari segi percukaian, PLT adalah sebuah syarikat. Tetapi yang menariknya, PLT, anda tidak perlu membuang semua syarat-syarat yang menyusahkan yang ada jika anda menjalankan perniagaan secara syarikat. Jadi ini kami dapati adalah satu peluang di mana anda tidak perlu mengaudit, tidak perlu melantik setiausaha,
anda perlu hanya membuat akaun cukai saja. Dan sebenarnya cukai anda boleh menghantar sendiri. Tetapi akaunnya masihlah perlu dilakukan. Walau bagaimanapun, anda dapat membuang begitu banyak kos-kos ataupun proses-proses yang menyusahkan dan tidak perlu. Di sini kami telah membentuk satu sistem di mana anda hanya perlu membayar kos yang amat minimum untuk menyelesaikan semua masalah ini dan memastikan cukai anda dapat dirancang ataupun dihantar secara betul. Bahkan anda juga boleh mendapat khidmat ini secara percuma.